Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan Najmi, Rafiq dan juga Yusof. Saya Muhammad Najmi bin Rosli. Saya Irfan Afiqin bin Muhammad Sabri. Okay, so kami akan memulakan presentation kami. Okay, so seperti yang boleh dilihat, so ini page menu kami. So tunjukkan coding. So dekat bahagian menu ni kami ada sediakan 3 button untuk pergi ke setiap page. Untuk pergi page easy, level medium, level high. Dan kami juga ada sediakan satu lagi button untuk tengok leaderboard. Okay, boleh teruskan dengan coding kalau easy. Tunjukkan dia punya page dulu, dia punya field. Okay, so kalau easy kami buat dia macam kosong, dia tak ada sebarang wall. So dia kira macam easy je lah. So tunjukkan dia punya coding. So dekat bahagian coding ni, dekat atas tu kami assignkan variable-variable yang sepatutnya untuk sediakan column, row, dia punya row, dia punya score. Lepas tu di XDY ni untuk dia punya movement. Lepas tu front back ni untuk detect dia punya bahagian depan dengan bahagian belakang snake. Sebelum tu tunjukkan class piece. So class piece ni untuk kami assignkan dekat piece ni ialah ular kami. So kami punya snake. So setiap kali dia makan, kami akan tambahkan piece ni dalam kami punya list supaya dia punya ular makin panjang. Okey, tunjukkan balik coding. Okey, so kalau kita start dengan bahagian public easy tu. So dekat bahagian awal-awal kami ada function initial dengan launch timer. Launch timer ni untuk kita startkan dia punya time interval supaya dia bergerak. Okey, bawah. Initial, tunjukkan bahagian initial. So initial ni kami ada satu variable boolean untuk tentukan sama ada body ular tu ada kat bahagian field tu ke tak. So piece head ni awal-awal kita setkan secara random, begitu juga dengan foot, dia akan set secara random. So awal-awal dia punya visit dengan available kita setkan sebagai yang visit ni false, so maknanya tak ada ular lagi. Lepas tu available food available ni, tempat available kita setkan semua true. So kiranya dia orang boleh respon kat mana-mana. So lepas dah respon tu kita setkan pula visit dengan available. Di bahagian kepala tu kita setkan untuk visit kita setkan true. Maknanya bahagian badan tu ada kat situ. Available kita setkan sebagai remove, kita remove data dia kat situ supaya food tak boleh respon kat bahagian yang ada body dia kat situ. Okay, next. Next kita ke control. Okay, kat control ni just key down, kami key up, key left, key down, key right untuk gerakkan kiri kanan semua. Okay, so dekat bahagian move ni kami ada function, kami ada if else. If yang pertama kalau dia terlanggar dinding sekeliling, dia akan game over. If yang kedua kalau dia makan food, skor dia akan bertambah. Dan dia akan create satu new piece baru untuk tambah ke dalam ular tu supaya ular tu makin panjang. So lepas tu kita setkan dia punya visit location untuk tubuh benda lah tu, boolean dia sebagai true. Maknanya kat situ dia ada dia punya tubuh ular kat situ. So nanti kita tak boleh random food, tak boleh available kat situ. So dekat bahagian else ni pula, untuk kalau dia bergerak secara biasa, tak ada collision dengan food, tak ada langgar dinding semua, so dia akan bergerak secara biasa dan dia akan refresh boolean tu. Bahagian kepala tu dia akan create true, bahagian kepala dia akan create true dan bahagian echo tu yang last kali bila dia gerak ke depan dia akan setkan sebagai false. So maknanya foot boleh respon dekat bahagian selepas echo dia bila dia bergerak. Okay, next. So kat sini bahagian random food ni, sini bahagian lepas dia makan dia akan respon secara random menunjukkan bahagian available, dia akan respon dekat bahagian available. So dekat bahagian bawah pula probable hit ni kalau dia hit dekat body dia. If visit iaitu dekat bahagian body dia, so dia akan keluar kat situ. Dia akan keluar kat situ snake hit his body. Okay, bawah. Collision foot. Kalau dia langgar collision foot tadi, dekat bahagian yang tadi kita dah tengok, dia akan tambah markah. So game over ni kalau terlanggar dengan dinding. Okay, saya sila teruskan presentation. Okay,
saya akan teruskan dengan medium dengan hard. So kat sini kita tengok design medium. Kita tambahkan wall dan score, yang mana line level line lah score dia kan. So kat sini kita tengok kat coding dia. Okay, coding dia tak jauh pun beza dengan easy tadi. Cuma kat bawah kita tambahkan wall. Dekat bawah sekali kita tambahkan wall. Kita dah markkan position wall tu sebagai true. So bila ular hit wall tu dia akan gain over. Gain over tu kita buat dalam satu function dekat atas. Dekat atas sikit. Dekat function ni. Boolean hit. Okay, Boolean hit. Okay, Boolean hit tadi kalau perasan easy dia hanya ada yang visit, dan yang medium kita tambahkan wall. So kalau ular tu langgar wall, dia akan time stop dan gain over. Okay, seterusnya kita pergi ke hard. Okay, hard ni kita tambah lagi wall dan score. Kita tengok dekat design. Okay, satu lagi yang kita tambah dekat hard ni, time interval dia sama dengan 50. Kalau kita tengok dekat easy dengan medium, time interval dia 70. Bermaksud time interval untuk medium dengan easy lagi perlahan. Dan bila dia semakin kecil, 50, dia akan lagi laju. So kita tengok dekat wall pun, kita orang dah tambah lagi wall. Okay, wall ni kita orang guna label dan kita dah markkan position dia sebagai true. Dan satu lagi pertambahan dekat hard ni ialah score. Okay, score tambah dengan 3. So kalau easy tambah 1, medium tambah 2 dan hard tambah 3. Okay, kita teruskan dengan database. Saya Subri akan menjelaskan tentang database. So untuk bahagian score ni, kita create satu connection untuk mendapatkan dia punya database, iaitu di snack.mdl. So untuk score ni, label score.string, ini kita kena open dia punya connection. So untuk dapat masukkan data ke dalam database. So yang ini untuk execute dia masuk ke dalam database, dan dia kalau data tu masuk dalam database, dia akan keluarkan message box score has saved in database. Lepas dia keluar tu, dia akan tutup data connection tu. Lepas tu dia akan ke menu balik. Dan di score table, kita juga akan sama macam tadi dekat score.cs, kita kena buat create connection baru, dan itu pergi ke snack.mdl. Lepas itu score table load ni untuk di awal-awal buka, dia buka connection dan masukkan data yang tadi dia bermain game tu ke dalam database. So yang ni descending ni untuk dapatkan player yang markah paling tinggi. Dan dua line ni adalah untuk memasukkan data ke dalam database. Data grid view score ni adalah pada kat ni. Dia masuk dalam data grid view score tu. Itu database. Untuk button back ni adalah untuk menu balik. Itu saja, terima kasih.
Okay, boleh try dengan demonstration. So try 3 kali untuk easy, medium dengan hard. Okay, so seperti yang dilihat easy tiada apa-apa. Dia semacam tu je. Okay, lepas habis ni kita akan isi nama. Okay, submit. So dia akan keluar ni. Okay, kemudian dia akan tunjukkan data tadi. Try letak nama lain. Try medium pula. Try medium. Okay, medium. Okay. Ni Yusof yang tengah control benda lah ni. Okay, so next. Isi nama, try letak nama Yusof pula. Save. Dia akan keluar. Data has been stored. So kat situ kita boleh nampak data Yusof tu. Dan dia secara descending. Maknanya yang paling tinggi ke yang paling rendah. Okay, try yang height pula. Nak tunjukkan yang dia makin banyak wall dan juga makin laju. Nampak? Dia punya movement lagi laju dan akan jadi lagi susah. Tapi skor dia dapat 6 walaupun makan 2 je. Sebab kita setkan setiap piece tu dapat 3 markah. So Rafiq, submit. So kita boleh tengok database so dekat sini markah Rafiq tadi dah masuk sekali. Okay. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.